Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Ahad malam. Hari ni sekabai sikit, tak shift weekend. Saya shift bila ada kelas saja. Tip pertama. Okay, anyway, jumpa lagi kita hari Ahad. Hari ni sampai lambat sikit sebab banyak urusan. Banyak urusan. Macam tahu datang awal, datang lambat kan. Tapi saya beritahu. Hari ni kopi khas daripada air tangan isteri saya gitu. Hidup tanpa kopi umpama hidup tak berarti gitu. Okay, hai Mr. Lim, peminat nombor 1 saya, tetap setia di sembang kopi setiap Ahad. Mr. Lim is my student, well, ex-student. I'm no more the pengetua in college ke-12. Dia adalah mahasiswa undang-undang. Setiap minggu aku promote kau, Lim, kan? Kena bayar sikit. Okay, anyway, minggu ni kita tak ada cakap banyak. Minggu ni minggu kedua dalam semester kedua untuk sesi 2021-2022. Jadi masih awal lagi. Awal-awal ni selalunya student dia excited sikit. Setiap kelas masih penuh datang. Saya tanya soalan, ada orang jawab. Ada soalan tentang assignment bila nak hantar doktor, group macam mana, tajuk assignment macam mana. Sangat excited. So saya pun masih excited. Bukanlah nak semuanya waktu minggu saya tak excited. Itu tanggungjawab mengajar. Tapi saya nak cakap awal-awal ni saya tersama excited dengan pelajar. Sebab dia orang baru start kelas. Jadi kita pun sama excited lah. Okay, baik. Dan semester ni pun saya ajar subjek yang saya suka, which is programming, pengaturcaraan. Pengaturcaraan. Sekarang programming kat sekolah pun dah belajar programming. Tapi itulah, anak saya tak berapa minat programming. Tapi tak apalah, saya siasa ready kalau ada siapa-siapa nak belajar. Atau bukan nak belajar tu boleh dengan cikgu. Dengan saya ni saya akan ajar tip untuk cepat boleh program. Saya boleh jamin dalam masa 1 jam anda boleh program dalam bahasa yang anda tak pernah dengar sekalipun. Saya ada cara dia. Actually setengah jam je, tapi 1 jam kita kat sini. Okay, itu pun antara benda yang saya akan sentuh kemudian. Kenapa saya macam excited sikit malam ni. Alamak, saya tak pasang lagu lah dekat Facebook. Facebook ni sekarang, Facebook Live ni, Facebook pula. Apa ke nama ni, StreamYard ni, dia ada boleh pasang lagu. Kejap kod boleh pasang. Ning 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 ning. Ada dance pop. Kejap. Okay dah. Tak tahu lah dengar ke tidak kan. Untuk Instagram saya tak tahu dengar ke tidak, tapi rasanya dekat Facebook dia dengar lah. Slow sikit, kang pening pula kan. Okay, so minggu ni, minggu excited sikit sebab minggu kedua saya terus excited dengan kelas saya, masih awal lagi. Untuk semester kedua ni saya ajar programming tu satu lagi. Pada siapa student UM akan pernah dengar subjek jalinan masyarakat. Saya memang penyelaras subjek tu daripada dulu lagi. I don't mind. Saya pun tak kisah kalau orang nak jadikan saya penyelaras just because saya fellow dan pengetua. Tapi memang saya pun suka bersama dengan pelajar dalam satu subjek yang di luar bilik kuliah diorang lah. So diorang dapat datang dengan idea macam-macam, kita dengar, kita brainstorm. Dan saya happy bila tengok diorang dapat laksanakan program masing-masing kat luar sana lah. Dan sejak 2018, ni sekadar perkongsian sejak 2018, pada masa tu Menteri Pendidikan Dr. Mazli dia perkenalkan Sulam, which is service learning sebenarnya, service learning Malaysia. So elemen Sulam ni ada di dalam subjek jalinan masyarakat atau mana-mana subjek lah. Sebab Sulam tu bukan subjek, Sulam ni just elemen sahaja, elemen service learning. So sangat menarik sebab pelajar-pelajar ni bila kita fahamkan diorang kena ada elemen ni, diorang datang dengan macam-macam idea, macam-macam program untuk buat dengan komuniti yang dipilih lah. Sama ada budak sekolah dan sebagainya. Dan pada tahun ni agak exciting juga sebab dengan kerjasama UMCAS ada peluang pula untuk buat program bersama Facebook dengan Meta. Bukan Facebook lah, Meta. Nama company dia Meta Malaysia. Dia orang nak buat CSR dengan UM sebagai salah seorang partner dan
dan saya ada sikit tahu mengenai perkara ni dan saya dah kongsi dengan pelajar. Tak tahulah berapa ramai yang minat nak buat program dengan Facebook. Saya harap semua berminat, dan pada siapa yang dengar dan rasa nak explore benda ni, program bersama Meta ni, let me know PM tu pergi lah. Tu perkara kemudian. Okey, perkara lagi satu yang saya nak kongsi minggu ni yang saya rasa excited ialah saya bulan bila? Bulan 2 kot. Saya secara tiba-tiba saya di-approach oleh seorang pensyarah ni, pensyarah KPTM, College Politek Mara, Kelantan, Politek Mara Kota Baru. Saya tak kenal, tapi dia kenal orang yang saya kenal, Cik Asrul Faizal. Dia kata, bukan Cik Asrul lah, doktor ni, Dr. Mazni nama dia. Dia kata dia nak buat webinar. Saya macam, ya betul kan, saya bukan kena dengan webinar, tapi kebetulan unit yang saya membantu sekarang, unit PPP, memang antara lain aktiviti dia pun memang conduct latihan. Zaman sekarang, zaman pandemik ni, of course banyak yang online lah, webinar dan sebagainya. So saya tanyalah pensyarah yang in charge. Dia kata, boleh ke kalau ada pensyarah luar nak buat webinar ni? Dia kata free je. Dia kata boleh, tak ada masalah, just bagi proposal, kita tengok macam mana, kalau sesuai buat. So saya bagilah proposal tu daripada pensyarah tu. So tentang jadi bulan ni, minggu lepas dia buat. Dan webinar dia, tajuk dia pula yang mula-mula saya macam tak ambil kisah sangat, sebab bukan menjadi fokus kami pensyarah di UM lah, iaitu penerbitan e-book. E-book, tahu kan e-book? E-book, buku, e-buku. Saya tak berapa kisah sangat lah mula-mula, sebab ni aspek untuk pensyarah UM dia tak berapa tinggi dia punya priority dia. Tapi bila kita dengar, sebab saya yang kenalkan pensyarah ni pada unit saya untuk buat webinar tu. So saya kenalah jadi moderator kan. Saya kata okeylah, tak ada masalah, moderator je pun. So bila jadi moderator tu, saya dengar apa yang dia orang kongsi. Menarik lah e-book ni. Dia jadi satu platform alternatif lah, untuk bukan setakat pensyarah, tapi siapa-siapa saja yang rasa nak berkongsi sesuatu tetapi dalam cara yang mudah belajar dan mudah nampak hasil dia. Katalah kita ada pengalaman, kita ada kepakaran, kita ada minat, kita ada sesuatu lah nak kongsi dalam bentuk buku. Kalau sebelum ni kita kena menulis tu satu hal lah kan, menulis, tapi nak proses nak sampai buku tu terbit sangat-sangat panjang. Kena ada reviewer, kita kena ada designer, kita kena ada tu, kita ada ni. Sedangkan dengan e-book ni, dengan kita tahu guna satu atau dua software yang biasa kita guna, boleh guna Word, boleh guna PowerPoint, boleh guna Canva, dah jadilah. Cuma proses itu of course kita ada kena belajar sikit, tapi dia tak sesusah proses menerbitkan buku secara tradisional. Jadi bila saya jadi moderator webinar tu, saya pun belajar sesuatu lah. Jadi saya rasa macam menarik. Dan insyaAllah saya akan pergi bengkel menulis dan menerbitkan e-book selepas ni. Dan tunggulah insyaAllah dalam masa terdekat untuk pendengar dan penonton rancangan saya yang tak seberapa ni, anda semua akan jadi orang pertama untuk tahu bila e-book saya keluar. E-book saya keluar. Dan tajuk apa saya nak tulis, tu saya tengah berkira-kira. Dan kalau nak vote atau nak bagi pendapat pun boleh lah. Antara idea yang saya ada buat masa ni ialah saya nak menulis tentang kurus tanpa exercise dalam masa 12 minggu. Macam minat tak? Kurus tanpa exercise, siapa tak nak kan? Tapi maksud saya exercise ni exercise yang berat lah. Exercise pergi gym ke apa kan, tak payah. Saya jamin boleh kurus dalam masa 12 minggu. Saya nak buat lah e-book tu kan. E-book kurus tanpa exercise. Tajuk macam macam lah kan. Maybe saya jual dalam RM29.90, mana tahu kan. Kemudian saya nak fikir benda-benda yang saya biasalah. Antaranya saya nak tulis balik benda yang saya kongsi masa saya buat live ni. Contoh-contoh hidup positif untuk mahasiswa, benda-benda macam tu lah. Maybe saya boleh bukukan dan saya jual lah RM2-3 kan. And then saya boleh jadikan benda tu macam souvenir. Untuk setiap kali saya bagi talk, saya boleh bagi souvenir pada sekolah tu atau pada penonton live ni ke. Boleh juga. 5 tip hidup positif
5 tip hidup positif untuk mahasiswa contohnya, atau 10 tip hidup positif untuk mahasiswa. Menarik tak? Kan? Lepas tu gambar siapa kat depan. Gambar siapa kat depan, kita kena bagi orang yang boleh motivasi. Maybe untuk student UM kita letak pemenang anugerah pelajaran diraja tahun 2022. Contoh kan. Contoh kita masih kenal dia, orang masih kenal dia, kita letak muka dia kat depan. Kan? Amir, jaga-jaga Okey, atau of course tajuk yang saya selalu buat dan juga saya sendiri sedang buat benda tu, iaitu menulis ke media massa lah. Mungkin ada orang nak belajar macam mana nak menulis ke media, saya boleh bukukan tip-tip dia. Dan saya perasan untuk menulis ke media massa ni atau buat benda-benda kreatif ni, bukan satu lah, perkara yang kat hujung tu ramai orang tak share. Dan saya tengok ada orang, ini kelas online yang saya pergilah, kat hujung tu dia tulis macam mana sebenarnya kita nak menghantar. Menulis ke media ni selalu orang ingat yang susah dia bab menulis. Bab menulis is actually just separuh jalan je. Baru habis menulis tu separuh baru. Lagi separuh ialah menghantar dia tu. Kat siapa nak hantar, macam mana nak tulis email, macam mana nak berkawan dengan reporter, macam mana nak berkawan dengan penerbit TV dan sebagainya. Saya rasa saya akan masukkan perkara tu dalam e-book saya kalau saya nak menulis mengenai ini, menulis ke media lah. Itu pun kalau budak zaman sekarang masih minat lah. Bukan setakat student, tapi siapa-siapa yang berminat nak menulis ke media mungkin boleh dapatkan buku saya yang terkini di pasaran. Alamak, macam seronok kan cakap, dapatkan buku yang terkini di pasaran, di kedai buku berhampiran anda. Seronok kan ada buku ni. Tapi itulah, saya kena pergi dulu bengkel menulis dan menerbit e-book ni. Nanti tengoklah macam mana. InsyaAllah lepas raya saya nak try, nak push daily saya untuk siapkan satu e-book selepas raya. Okey, lagi satu topik yang saya kata tadi saya excited about, atau saya seronok lah mengajar, programming. Sebab saya nak buat satu buku, ni angan-angan lah angan-angan. Saya nak buat belajar programming dalam apa-apa bahasa in 30 minutes. Learn any programming language in 30 minutes. In 1 hour lah, sorry. In 30 minutes macam tu sangat kan. 1 hour. Saya jamin boleh ajar anda mahir programming dalam masa 1 jam. Tapi programming tu apa? Mahir tu apa? Itu yang kena jelas. Tapi tajuk dia itulah dia. Saya nak buat e-book pasal programming. Learn any programming language in half an hour. Boleh. In fact, masa saya buat PhD dulu, kenapa saya confident buat programming ni senang atau jalan dia mudah, ialah saya buat PhD, saya masa tu kena program hardware tau. Hardware ni maksudnya bukan benda-benda komputer tau, benda chip. Chip tu, circuit tu kita buat sendiri, itu satu hal kan. Kita nak program benda atas tu, macam mana nak, nanti cerita panjang lebar tak. Tapi point dia ialah, kita nak program prosesor atas tu sendiri kan. Kita burn sendiri, buat circuit sendiri, letak prosesor, lepas tu dia buat lah benda dia buat kan. Nak cakap, saya program benda tu menggunakan skill programming saya yang basic, yang saya cakap boleh ajar dalam masa setengah jam ni. So nak cakap, belajar programming yang setengah jam ni boleh buat sampai research level PhD. Untuk programming lah, bukan PhD-nya, tapi programming dalam kerja PhD pun boleh pakai apa yang saya faham daripada belajar setengah jam saja. Boleh, saya boleh bagi contoh exercise, semua siap. Dalam masa 30 minit anda boleh belajar programming. E-book kan. Menarik rasanya. Sebab budak sekolah pun belajar e-book ni. E-book belajar programming ni. Subjek ASK kan, Asas Sains Komputer. Saya tengok buku dia tebal juga kan. Sama tebal, bukanlah sama tebal, tapi daripada awal sampai ujung tu lebih kurang 2 topik kot apa yang saya ajar. Belum tentu boleh programming kat ujung tu. Untuk budak yang cekap boleh lah, tapi kalau diikut satu-satu buku tu agak susah lah nak program. Tapi tak apa. Mana tahu dengan e-book Dr. Adib ni membantu lah pelajar-pelajar sekolah belajar ASK. Kan, menarik lah tu. Okey, itulah dia yang menarik, yang buat saya excited sikit minggu ni, sebab saya belajar benda baru. Daripada situ saya nak bawa pada topik kita malam ni, iaitu
minum kopi jap. Mengenai habit, bukan habit apa cakap English habit ni, cakap Melayu tabiat lah, tabiat. Sebab kita ni makhluk bertabiat, makhluk bertabiat. Kita ada siang, ada malam, ada benda kita buat siang, ada benda kita buat malam, ada benda yang kita buat secara sosial, ada benda yang kita tak buat depan orang, ada benda yang kita buat belakang orang, ada bertabiat. Kita ni makhluk yang bertabiat, habitual creatures lah, habits. So we are defined by our habits. Maksudnya kita ni dinilai dengan habit kita. Kalau tabiat kita tu kerja kuat, orang akan nampak kita rajin, betul tak? Kalau kita ni tabiatnya menepati janji contohnya, kita akan dilihat sebagai orang yang jujur, macam tu lah. Kalau kita cakap mohong, mongak, ya kan, maknanya kita ni dilihat sebagai penipu, tak boleh percaya, macam tu lah. Dalam kita hidup masyarakat pun kita dinilai melalui tabiat kita. Okey, apa yang saya nak sentuh hari ni bukanlah nak pergi definisi ke apa benda, tapi lebih kepada macam mana tabiat tu boleh membantu kita capai apa yang kita nak, atau macam mana nak ubah diri kita lah. Sebab kalau kita percaya yang kita ni manusia atau makhluk yang bertabiat, tabiat kita menentukan nilai kita. Jadi kalau kita nak jadi orang berjaya, all we have to do, apa yang kita kena buat adalah adakan tabiat orang yang berjaya. Itu je. Dia bukan benda pelik pun, dia tak magic pun benda ni. Kita nak jadi apa? Yang susahnya bukan nak dapat tabiat baru tu. Yang susahnya kita ni nak jadi apa? Itu yang kita tak tahu. Betul tak? Tapi boleh tak saya bagi satu tip? Nak jadi apa ni, walaupun jadi soalan yang susah, mudahnya sebab kita ni hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, jadi kita hidup tengok orang dan orang pun tengok kita. Dan sekarang dengan zaman media sosial pun lebih mudah untuk kita tengok orang lain dan sebagainya. So tip saya ialah kita tengok orang yang kita nak jadi macam tu, berjaya macam mana, pandai dalam kelas, kita ikut orang tu. Kalau boleh tanya, kita tanya apa tabiat dia hari-hari sampai dia boleh berjaya macam ni. Kalau katalah nak jadi orang macam ni, orang yang kuat bersukan contohnya, kita ni malas bersukan, alah exercise ke malas lah. Tapi Dr. Adik kata boleh kurus dalam masa 12 minggu tanpa exercise. Tunggu lah buku dia keluar kan. Malas betul. So tapi kita nak berjaya, nak kuat sukan contohnya. So kita ikut orang tu, tanya. Kalau malu nak tanya, kita ikut follow dekat media sosial. Kita tengok apa tabiat dia. Dia kuat lari, tengok dia training hari-hari, memanglah kuat lari kan. So start yang itu, tabiat. Okey, habis bab satu. Bab satu kita ni express je. Sembang setengah jam ni, kenalah express. Okey, bab satu, kita kena tahu dulu kita nak apa, dan daripada tahu nak apa tu, kita cari tabiat dia apa. Sebab nak jadi orang lain memang susah. Macam mana nak jadi orang lain? Tapi tabiat tu kita boleh cari, betul tak? Tapi tabiat tu datang daripada habit tu, datang daripada tahu apa kita nak, kan? Nak lagi pandai bercakap contohnya, kita tengok siapa yang pandai bercakap, tengok kiri kanan. Dr. Adik pandai cakap, kita ikutlah apa dia buat, kan? Dia buat live, kita nak buat live. Contoh, kan? Contoh. Saya pun bukan pandai nak cakap. Kalau dengar depan-depan banyak agak gagap ni, kan? Pokok pangkalnya, cari definisi kita nak jadi apa, nak berjaya. Berjaya macam mana? Kena ada tu, berjaya nak jadi macam mana? Nak jadi jutawan, okey, berapa juta? Betul tak? Orang dapat 100 juta, jutawan juga. Dapat 1 juta, jutawan juga. Setengah juta pun setengah jutawan juga. Betul tak? So, jutawan berapa juta? 1 juta cukup ada tu. Okey, 1 juta bila nak? Dia kena jelas macam tu. Bila dah jelas, cari siapa pula yang pernah ada 1 juta contohnya, atau 2.4 bilion, 2.6 bilion, siapa? Tadi cakap politik pula ke? Kita tengok, kita cari maklumat, macam mana nak dapat 1 juta tu contohnya. Okey, saya nak 1 juta dalam masa 10 tahun lah, doktor. Okey, 10 tahun. So 1 juta 10 tahun bagi 10, setahun kena dapat 100,000. 100,000, okey. Setahun 100,000 bagi 12 berapa?
Katalah 10,000. Okey. So, macam mana nak cari sebulan 10,000 supaya dalam masa 10 tahun kita dapat 1 juta? Baru kita cari jalan, cari tabiat untuk mencari 10,000. Nampak tak? So, masalah tu pun dah jadi makin kecil, dah makin jelas, dan tabiat tu benda yang kita boleh cari. Tabiat nak jadi jutawan, maybe kita tak tahu kan. Tapi tabiat nak cari 10,000. Rasanya boleh kot. Kerja ekstra sikit ke kan, kerja part time, kerja apa-apalah, kerja kita sendiri pun kalau ada peluang nak dapat gaji lebih dan sebagainya. Macam saya kerja makan gaji, so saya tahu kerja makan gaji lah kan. Kalau berniaga mungkin boleh tingkatkan usaha 2 kali ganda kan, dapat 10,000. 10,000 tu lah kita maintain 10,000. By 10 tahun dapatlah 1 juta. Jadilah jutawan. Nampak tak? So dia tabiat. Apa kita kena buat? Itu tabiat. Kena buat apa? Okey, yang kedua, panjang topik satu kan, habis masa aku. Topik kedua, tabiat ni, dia sifat dia, siapa suka main Lego? Lego, tahu tak Lego? Dia buat blok tu, cocok. Tabiat ni dia macam Lego. Dia nak buat benda besar, dia kena start benda kecil. Dan sekecil mana benda tu, boleh jadi sebesar-besar benda yang kita nak buat. Pernah main Lego kan? Ni saya cakap ni. Kadang-kadang dia punya natang tu kecil je. Tapi orang boleh buat dinosaur kan. Boleh buat bangunan. Boleh buat lori. Macam-macam. Tabiat dia macam ni lah. Dia stackable. Maksudnya dia boleh build on top of each other lah. Keluar pula cakap orang kampung aku. Payah pula kan. Dia boleh berdiri, dia bercantum-cantum dan makin lama makin besar. Macam tu. So tabiat ni, bila sifat dia stackable macam tu, kita kena tambah sikit-sikit. Tak boleh dia lompat terus lah. Tak boleh bang. Bahaya. Kan? Macam Lego, kita nak ambil yang paling besar sekali. Blok yang paling besar. Buat kan? Tak nanti, dia tak kuat. Kan? Kita kena ambil yang kecil-kecil tu, susun. Makin lama makin besar. Baru jadi besar. Dan dia naik pembesaran lah kan. Peningkatan dia tu, dalam term matematik, dia exponential. Exponential. Maknanya dia naik macam ni. Betul ke aku lukis ni? Lalu dia naik sikit, tapi lama-lama dia naik. Laju. Sebab dia, sifat dia macam tu. Sifat dia tu macam tu. Tapi kena buat sikit. Kan? Sikit. Hari ni aku nak baca buku lah. Kan? Orang kata orang berjaya ni banyak baca buku. So hari ni aku baca 1 muka. Esok baca 2 muka. 2 muka susah kan nak baca? Tak susah kan? Okey, esok ni 3 muka. Dok tadi nak cakap 30 hari kena baca 30 muka satu hari. Doktor, payah doktor. Esok ni 31 hari pula. 31 muka mana nak dapat doktor? Tak dapat. Maksimum 3 page lah macam tu doktor. Okey, 3 page lah. So, hari ni 3 page. Esok 3 page. Esok 3 page. Seminggu tak ke dah 21 page? Nampak tak? Macam sekarang ni saya kongsi sikit lah. Saya baru start bulan 3 itu, 1 bulan 3. Saya baca 10 page satu hari. Adalah buku apa kat rak saya tak pernah baca kan. So, saya baca lah, ambil satu 10 page. Alhamdulillah dah nak habis lah. Sebulan dekat. Buku tu adalah tebal macam ni kot. So, baca 10. Ada ke hari saya tak dapat nak baca, skip lah. So, sambung balik. Okey, tip saya untuk kita istiqomah atau konsisten ni ialah kena tanda. Kena tanda. Buatlah kertas, tampal kat fridge ke, kat mana ke, tampal kat dahi boleh juga kan. Tampal kat dahi, tanda. Hari ni dah buat, 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, Saya tak tanda lah kertas, saya buat kat Excel, saya buat dekat Google Doc, Google Sheet, and then saya colour kan. Dah buat hijau. Agak-agak saya buat, saya baca 5 page kot, orange kan. Tak baca langsung, merah, macam tu lah. So, by the end of the month, hujung bulan kita tengok berapa banyak hijau kita dapat. Kan? Guna colour atau guna tanda yang kita biasa lah. Macam tadi saya cakap, buat hijau. Buat ala-ala orange kan. Tak buat langsung merah. Macam lampu traffic light kan. Senang. Otak kita nak relate pun senang. So, bab kedua tadi apa tadi? Tabiat, dia stackable. Stackable maksudnya kita buat sikit-sikit, tapi efek dia akan jadi exponential. Tapi kena tanda. Kalau tak tanda memang tak buat. Sebab kita akan
underestimate. Kita akan overestimate. Kita rasa, seminggu ni aku rasa hari-hari aku baca buku kot. Dah lah. Kan, minggu depan lah. Kan, aku rasa tadi aku baca 20 page. Cukup lah, semalam pun 20 kot. Dah 40. Lebih kurang tu separuh lah minggu ni punya. Settle lah kan. Minggu depan lah kan. Tak boleh, tak jadi. Kita kena buat dan tanda. Buat dan tanda. Itu tips saya nak share pada hari ni. Tip buat tabiat untuk jadi berjaya. Kita define berjaya tu apa, dan tabiat dia khusus untuk yang itulah. Lagi banyak baca buku, lagi banyak sedekah, whatever lah. Tapi kita kena define, cari definisi tu apa, dan buat habit ke arah itu. Kan? Nak pandai main golf football apa. Saya ada kawan baru nama dia Encik Anip ni. Dia baru masuk, sebab tu saya ingat. Dia main golf football. Nak nyebut pun susah lah ni benda yang kau main ni. Kan? Tapi saya tengok seronok lah, sebab saya tahu rule golf. Saya tak main golf, tapi saya tahu lah rule saya kan. Dan kita semua tahulah main bola macam mana kan. Dia main golf kat padang golf, tapi menggunakan bola sepak. Kan? So katalah you all ada yang nak jadi pemain golf football yang berjaya. Buatlah tabiat seorang golf footballer yang berjaya. Contohnya praktis stamina contohnya. Seminggu 3 kali kan. Ada juga praktis sepak bola contohnya 3 kali seminggu. Buatlah. So itu tabiat seorang footballer yang berjaya. Kita kena ikut. So nak berjaya, jangan terus ingat macam mana nak jadi Ronaldo pandai sepak macam tu kan. Training dia, tabiat dia. Kita kena jelas dulu nak jadi pemain bola. Tabiat dia apa? Okey, kena training, kena ada fitness, kena makan dia, kena apa. Itu yang kita buat. Bila dah buat, dah cek maklumat, kita buat hari-hari, tanda. So, lepas sebulan kita tengok, kita review balik. Kita dah buat ke belum? Mana yang rasa macam tak cukup, untuk bulan kedua kita tambah baik. Macam ni lagi aku nak buat supaya aku kekal macam ni. Okey, sifat ketiga baru saya ingat. Biasalah ni last minute kan. Topik last minute macam ni tiba-tiba je. Topik ketiga ialah habit ni, tabiat ni, dia macam nak cakap dia macam magnet. Dia berkawan macam tu. Apa tabiat yang kita buat yang boleh kita lekatkan dengan tabiat baru ni? Okey, dia macam ni. Katalah kita cakap kita nak tambah aktif, kita nak exercise tiap-tiap petang. Okey. Apa tabiat petang kita? Okey. Macam saya tak tahu orang lain macam mana kan tabiat petang saya. Dalam 5.30 tu saya dah relax, saya balik rumah. Main anak ke apa, relax, tunggu maghrib, kita mandi, semayang. Sebelum tu dinner dulu, mandi, semayang, relax sikit, lepas tu tidur. Esok petang tu ada sikit masa dalam setengah jam sebelum maghrib contohnya, boleh exercise. Memang boleh, sebab lepas tu pun kita nak mandi, baru kita nak makan kan. So kalau berpeluh pun sempat. So tabiat ni, habit ni kita lekatkan di waktu petang kita tu antara pukul 6.30 dengan 7. 6.30, 7, setengah jam kita cakap kita nak exercise. Kita lekatkan dengan habit kita dalam pukul 6.30 selalu, aku tak buat apa pun duduk rumah kan. So lekatkan dengan habit, pakai stokin, pakai kasut, pakai t-shirt, pakai seluar, keluar kan, exercise. Kalau dah tahu kita nak exercise lah, dan tahu mana nak lekatkan tadi. Okay, so nampak tak? So sekarang saya dah bagi 3 tip. Satu, dapatkan definisi apa yang kita nak buat tu, dan seterusnya, langkah seterusnya dapatkan tabiat yang berkaitan benda tu. Mana nak dapat habit ni doktor? Mana nak belajar? Google lah kau ni. Segala benda ada kat Google kot kan. Saya baru tahu okey ni side track sikit. Saya baru tahu semalam anak saya cakap hari Jumaat lah, saya ambil anak saya pada sekolah habis SPM sebalik Dia cakap Google sekarang kita boleh hum je. Hum, tahu tak hum? H-U-M. Hum lagu. Google boleh tahu lagu apa kita nyanyi. Kan? Saya dah try lah. Lagu-lagu 90-an Melayu pun dia tahu. Tak percaya? Cuba lah. Buka Google, klik yang bagian mic tu, cakap kat situ, what song is this? Kemudian you hum lah. Dan keluar lagu tu. Betul, tak percaya? Cuba buat.
Nyanyi buruk macam mana pun kan. Pada siapa yang kenal saya tahu saya tak boleh menyanyi. Dia kenal. Google tahu suara kita. Tak, saya nak cakap ni, kita ni hidup dalam zaman di mana Google ni hampir mengawal segala-galanya kan. Seram tak? Seram pun seram, tapi dalam hal lain macam memudahkan juga kan. Macam tadi saya cakap, macam mana nak tahu habit orang berjaya ni macam mana, doktor? Kau Google lah kan. Nak lebih banyak exercise, Google lah. Exercise for beginners contohnya. Kenalah belajar sikit bahasa orang putih kan, bukan susah pun. Tak reti juga kau translate je, Google pun boleh tolong translate pada bahasa Melayu, pada bahasa Inggeris. Iya. Kadang-kadang saya kan banyak menulis dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang saya pun jam juga, apa benda lah istilah dalam bahasa Melayu lah. Google je lah. Dapat. Google pun tahu cakap bahasa Melayu dah sekarang. So, habit. Okay, kita jelas dengan apa yang kita nak. Dapatkan habit nak jadi orang tu. Tabiat dia apa benda, dapatkan tabiat dia. Dan tabiat ni pula, dua sifat dia yang kita kena ingat. Satu, dia stackable. Maksudnya, kita kena buat sikit-sikit, dan daripada sikit-sikit tu kesan dia akan jadi exponential. Jangan risau. Buat sikit-sikit. Baca berapa? 3 page. Baca kan 3 page. Setiap hari 3 page. Seminggu dah 21 page. Sebulan dah berapa? Dekat 100 lah. Tengoklah. Kenapa saya tekankan tentang buat sikit-sikit ni? Okey. Kenapa? Perasan tak? Kalau kita buat benda yang kita suka, kadang-kadang kita lupa. Kemudian kita macam nak buat je. Sedar-sedar, dah petang lah. Satu hari buat benda ni. Nampak tak? Masalah dia dengan benda tu ialah, benda yang kita seronok buat akan habis. Tapi yang kita tak seronok buat ni, tak buat. Perasan tak? Kita main game contohnya. Untuk budak lelaki suka main game kan. Saya pun ada zaman main game tu lah dulu. Main. Dah lah main kat komputer orang kan. Main sampai subuh kan. Tahu-tahu subuh. Pukul 8 aku di kelas ni. Kan? Macam biasa dengar kan. Macam biasa dengar. Itulah dia. Benda kita seronok buat ni, kalau kita tak ada tabiat untuk buat sikit-sikit, jadi masalah. So biasakan buat sikit-sikit. Jadikan tabiat supaya semua benda kita dapat. Dan tabiat ni tadi dua sifat dia. Dia stackable, maksudnya kena buat sikit-sikit. Dia tak boleh buat banyak. So buat banyak-banyak, energi kita habis untuk buat benda lain kan. Mandi lupa, makan lupa, pergi toilet lupa. Pernah tak? Kan? Itulah dia. Kalau nak apply pada study pun sama. Study kena sikit-sikit je sebenarnya. Tak boleh lama-lama. Penipu lah study group tu, ramai-ramai study kan lama-lama. Doktor, kita orang study malam tadi 2 jam kan. Bukan tak tahu, aku pun pernah je student juga kan. Study sikit-sikit je, tapi kena konsisten lah. Pada minggu 1, minggu 2 ni kena start study lah kan. Terutamanya untuk programming macam tu. Okey, kemudian tabiat ni juga dia macam magnet, dia melekat. Kita kena melekatkan dia dekat benda lain, dekat tabiat yang kita dah buat sekarang. Contohnya, okey, bagi contoh mudah lagi satu. Gosok gigi 2 minit. 2 minit ni memang saranan daripada doktor gigi, pakar gigi semua kata kena gosok gigi 2 minit. So katalah selama ni kita tak gosok gigi 2 minit. So kita lekatkan tabiat, iaitu kita kena set jam, di jam atau di phone, 2 minit baru gosok gigi. 2 minit, okey, baru siap. So tabiat set alarm dengan gosok gigi. So kita samakan, kita lekatkan dia. Okey, tabiat nak exercise waktu petang, pukul 6.30 petang kita keluar rumah. Pakai kasut keluar rumah. 6.30 pakai kasut keluar rumah. 6.30 lama-lama tak payah bunyi pun, tak payah bunyi alarm, kita dah tahu 6.30 petang kita pakai kasut, kita keluar rumah. Buat hari-hari. Jangan beza Sabtu Ahad. Ni satu tip ekstra saya lah. Saya letak dalam buku lah nanti. Jangan beza Sabtu Ahad. Buat je. 6.30 petang keluar rumah. 6.30 petang keluar rumah. 6.30 petang keluar rumah. Abang nak pergi mana tu? Exercise. Abang nak pergi mana tu? Exercise. Kan? Contoh. Kan? Tabiat ni stackable. Buat sikit-sikit. Dan tabiat juga dia macam magnet. Dia melekat dengan benda lain. Kena. Kalau tak lekatkan benda lain, kita takkan buat. Percayalah. Percayalah. Termasuk benda-benda amalan ibadat. Contohnya hari tu saya ada dengar kuliah, ada hadis sahih juga berkaitan amalan.
Rasulullah berdoa selepas sembahyang, ada sepotong doa lah. So katalah nak amalkan doa contohnya, pun boleh guna benda ni. Lepas sembahyang doa, masukkan dalam tu. Masukkan kat mana kita nak sebut benda tu. Biasakan. Macam hari tu saya nak amalkan dan dapat saya ada baca doa yang hadis yang sahih juga, doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya selitkan dekat selepas, sebab saya selalu sebut Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma kama bayana saghira. Selepas tu saya baca doa tu. Saya letakkan dia dekat doa tu. Jadi dah jadi tabiat pula kita baca doa tu. Pun boleh, dia boleh pakai. Teknik ni boleh pakai walaupun dalam benda-benda berkaitan ibadat dan amalan contohnya. Boleh. Okey, lagi satu yang saya bagi mudah ialah sedekah masa sembahyang Jumaat contohnya. Kan selalu kan, sekarang tak tahulah, mungkin ada dengan pandemik dah kurang sembahyang Jumaat macam saya contoh kan. So sekarang ni start 1 bulan 4 dah boleh sembahyang Arafat balik, sebab akan makin ramai pergi sembahyang Jumaat. Biasakan keluar poket, lalu kat depan pintu tu masuk tabung, biasakan. So tabiat yang kita lekatkan ialah lalu tabung masuk hari Jumaat, lalu tepi tabung ni masuk duit. Tu tabiat yang kita magnetkan, yang kita lekatkan. So daripada sebelum ni kita tak pernah sedekah, so sekarang kita seminggu sekali kita sedekah, macam tu. So saya nak cakap yang tabiat ni bukan setakat benda-benda berkaitan duniawi, kejayaan ke, nak kurus ke, nak exercise ke, nak apa ke. Dia pun boleh juga berkait dengan benda-benda berkaitan ibadat juga. Selagi mana kita buat sikit-sikit, dia kena sikit-sikit. Ini kita tend to make mistake yang kita nak cepat dapat banyak. Sebab kalau you all belajar akaunan atau basic maths lah, benda yang cepat banyak ni dia akan cepat habis. Macam tu. So, tapi benda sikit-sikit ni dia akan jadi compounded interest ni, dia akan naik exponential. Kita naik sikit-sikit je. Tapi kalau kita konsisten, dia akan naik. So tabiat ni dia macam tu. So dia kena tambah sikit-sikit, exercise sikit-sikit, buat mana yang mampu. Dah rasa strong sikit badan tu, tambah sikit lagi, buat. Dan saya akan terangkan juga dalam e-book saya pertama nanti. Contohnya kalau saya cakap pasal exercise, kita fokus sejenis exercise je. Saya akan fokus tentang ni jawapan bocor sikit lah, konten buku saya nanti. Saya akan fokus pada full body exercise. Saya akan fokus HIIT je untuk exercise. Untuk makan, saya akan fokus pemakanan, saya akan fokus makan yang teratur dan watching your calorie. Itu je. Saya takkan fokus tentang diet keto ke apa benda tu semua. Itu untuk tambahan ekstra. You all nak belajar, bacalah sendiri. Tapi untuk buku saya akan just fokus benda yang basic, yang you boleh kurus dalam masa 12 minggu tanpa exercise. Nampak tak? Rasa kalau jual buku RM15, ada nak beli tak? RM15, buku tu dalam 30 page kot. 40 page. RM15. Anda boleh kurus dalam masa 12 minggu tanpa exercise. Tapi kena jelas lah, exercise maksud saya tu exercise yang pergi gym, angkat berat, angkat besi-besi semua tu kan. Tak ada. Tapi of course lah kena exercise sikit. Sebab exercise ni, nanti dalam buku tu saya ceritakan dalam buku, tapi saya bagi sikit abstract dia, excerpt dia. Exercise ni sebab nak mendatangkan disiplin. Kenapa? Sebab dengan exercise tu akan datang hormon-hormon seronok, endorfin apa semua, supaya kita rasa seronok dan lebih berdisiplin untuk bergerak. Kebanyakan kita tambah berat badan sebab kita sebenarnya dah kurang bergerak. Itu je. So saya nak jadikan bergerak ni seronok balik. Itu je. Dan insyaAllah kalau kita start bergerak, start
kurangkan tabiat makan yang tak betul, kita dapatkan tabiat makan yang betul, boleh hilang berat badan, jangan risau. In fact, 1 hari je sebenarnya dah boleh nampak kurang berat badan. Of course lah, orang cakap itu apa nama, water weight je. Memanglah. Tapi for a lot of people yang overweight, even losing water weight pun will be an achievement to them. 1 hari kita boleh kurang dalam 2 kilo macam tu. Kalau kita buat betulkan balik hidup kita, minum air jumlah yang betul, makan ikut time yang betul, buat kerja dengan yang betul, rasa seronok buat kerja, rasa seronok jumpa orang, bercakap dengan orang tiap-tiap hari. Dalam masa 24 jam actually kita boleh kurang water weight tu, kita boleh hilang. Water weight ni berbeza-beza antara orang lain, tapi around 1 pound macam tu. 1.6 kilo boleh, tapi kena yakin lah, kita kena kuat. Kena kuat. Dan saya akan fokus bukan pemakanan, bukan exercise dulu awal-awal, tapi lebih kepada tabiat tu, kena betulkan balik jadual hidup kita. Kebanyakan orang tak ada jadual sebenarnya, tu masalah dia. Okey, dah 9.40. To summarize, minggu ni saya nak cakap yang saya belajar benda baru, buat e-book, which is saya rasa saya nak buat by lepas raya akan keluar satu. Cuma tajuknya tu saya tak sure sama ada antara pasal kurus dalam masa 12 hari tanpa exercise mungkin, atau mungkin tip hidup positif untuk mahasiswa atau untuk ibu bapa, boleh juga. Untuk kekal nampak muda macam Dr. Adib contohnya. Tak habis-habis cakap benda ni kan. Tapi anyway, maybe berkenaan menulis ke media masa, mungkin ada yang berminat nak menulis macam mana, sebab saya for the past 7 years now, dah 7 tahun dah saya buat benda ni kan, menulis. Bukan saya tulis, saya kongsi tulisan orang, tapi saya edit, saya tahu apa keperluan media masa dan sebagainya. Itu yang saya hantar. InsyaAllah publish. InsyaAllah tiap-tiap minggu ada je barang-barang daripada kawan-kawan saya dekat UM yang saya kongsi dengan media. Publish, terbit, tak ada masalah. Mungkin saya boleh kongsi benda tu lah. Dan juga last sekali, topik yang saya suka iaitu programming. Mungkin saya buat e-book pasal how to learn any programming language in 30 minutes. Boleh. Actually saya ada structure dia, macam mana nak belajar programming cepat. Betul-betul programming ni bukan main-main. Programming, tapi bukanlah advance sampai nak hack server ke apa, tak ada lah kan. Nak boleh buat program untuk increasekan like, follower Instagram saya, tak ada lah, bukan macam tu. Tapi programming sebagai ilmu, boleh dalam masa 30 minit boleh belajar programming, tak ada masalah. 1 jam lah kot, 1 jam. 30 minit ni macam advance sangat lah kan, macam magic pula. Sebenarnya boleh, tapi tak apalah, kita buat 1 jam. Learn any programming language in less than an hour. Kurang 1 jam. Boleh? Menarik kan? Itulah saya macam excited sikit nak buat e-book ni. Tengoklah macam mana. Saya akan hadiri satu kursus ni, bengkel ni, bulan depan, masa bulan puasa. Lepas pada tu insyaAllah saya akan terbitkan satu lah. So, tunggu dan lihat. Anda semua akan bakal menjadi antara orang pertama yang tahu bila buku tu diterbitkan, dan harga diskaun of course lah untuk anda semua. Diskaun, masukkan kod Adib 2022 contohnya kan. Seronok tak? Tapi tak apa, I will let you know. Saya akan masukkan perkembangan dia dekat sini. Okay. Buku pertama terbit, bukanlah buku pertama. Saya pernah menulis buku dululah dengan Dr. Azwan, Prof. Azwan. Dan ni mungkin akan jadi buku saya kedua lah. Buku yang betul-betul saya tulis. Buku tu dulu adalah kerja FYP saya jadi projek, jadi buku. Ni jadi betul-betul yang saya tulis lah. Tengoklah macam mana. Saya akan update kemudian. Okay. Itu saja daripada saya. Have a good night and have a good week ahead. Besok hari Isnin. Tidurlah dengan awal. Cukupkan tidur 7 jam setiap hari. Tambah pula tip Dr. Adib kan. Makan, time makan. Tidur, time tidur. Dan tidur kena 7 jam. Jangan banyak soal. Kenapa 7 jam Doktor? 6 jam setengah cukup tak? Cukup lah Doktor kan.
Nak demam darah pun dia cakap tidur 5 jam je. Doktor cakap 7 jam. Tak betul kot. Saya buat 5 jam setengah kan. Tak kisahlah, masing-masing lah. Itu tip orang lain. Ni tip saya. Saya pun dah baca, saya dah tapis, saya dah perah dah apa semua. Jawab dia 7 jam. 7 plus sebenarnya, tapi minimum 7 lah. So itu juga yang saya target sekarang. Tidur kena 7 jam. 7 jam. Sebab preparation, persediaan untuk hari esok bermula malam ni. So kalau kita tak ready malam ni, tak tidur masa yang betul, kita sebenarnya tak ready untuk esok. Dan untuk esok pula, kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab pada orang lain, pada diri sendiri, macam-macam. Jadi seolah-olah kalau kita tak tidur cukup, macam kita tak bersedia untuk hari esok, untuk orang-orang lain ni. Tanggungjawab kita pada orang lain. Jadi tak betul. Tak betul. So tidur tu perlu. Kalau kita tengok macam tu lah, sebagai persediaan untuk hari esok. And that's why saya kena habis sekarang, supaya saya boleh tidur cukup 7 jam. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Jangan lupa minum kopi. Tapi kalau you jenis minum kopi tapi tak boleh tidur, janganlah minum. Itu namanya cari pasal. Cik mari. Orang kampung isi saya cakap, cik mari namanya. Saya minum kopi memang tak jadi apa. Dan saya memang suka minum kopi. Jadi saya minum kopi ikut suka lah bila-bila saya nak minum kan. Saya memang ngantuk tu tak ngantuk minum kopi tak jadi apa. So saya minum. Tapi pada siapa yang tak ngantuk, jadi tak ngantuk bila minum kopi, janganlah ngada-ngada nak minum kopi kan. Nak jadi macam Dr. Adib, minum macam Dr. Adib kan, tapi body tak sama macam Dr. Adib. So tak boleh lah. Kalau awak jenis ngantuk senang ngantuk pula bila minum kopi, ada orang macam tu kan. Minumlah kopi malam. Kalau jenis susah nak tidur, tiba-tiba, saya kalau minum kopi senang tidur pula doktor, tak tahulah saya. Bagilah minum. Minum dalam pukul 10 macam tu, pukul setengah tidur lah. Kan? Sebab zaman sekarang ni ramai orang kata susah nak tidur. Panjang pula aku ni kata nak habis dah. Susah nak tidur sebab kita banyak sangat tengok screen. Screen time kita banyak sangat. Phone tengok, komputer tengok, TV tengok. TV pula smart TV sekarang. Cakap je boleh hidup kan. Saya baru beli TV, cakap je boleh hidup. Bahaya betul kan? Bahaya betul. Open Netflix, pandai pula buka. Canggih memang sekarang. Canggih. Makin bahaya pun ya juga. Tapi itulah sebab tu more than ever kita kena ada tabiat. Kalau tak ada tabiat, benda lain yang akan kawal kita. So marilah kita adakan tabiat yang betul supaya kita mampu mengawal diri kita sendiri. Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Yes.